Salam sejahtera. Berikut merupakan video presentasi atau video pemahaman saya mengenai Final Assessment 2 di bawah subjek SSF 383 Political Economy, iaitu saya akan mengulaskan sebuah buku yang bertajuk The Sarawak Report ataupun yang lebih kita kenali sebagai skandal OMDB. Skandal terlebih dahulu saya ingin mengenalkan saya. Nama saya Edo Rendiana Rudi, nombor kami 81734, merupakan seorang graduan UNIMAS ataupun pelajar UNIMAS. Skandal 1MDB ini mengikut saya adalah merupakan sorotan utama pada ketika itu kerana terdapatnya isu rasuah yang sangat besar-besaran dalam kalangan pemerintahan negara kita, iaitu yang dikelola oleh Perdana Menteri ke-8 kita, iaitu Najib Razak, yang telah disabitkan kesalahan pada 2018 dan dimasukkan ke penjara dan menjalani, sekarang pun masih menjalani hukuman penjara. Menurut saya, skandal ini adalah besar kerana memberikan pandangan mendalam mengenai tentang skandal secara menyeluruh, iaitu seperti meneliti keseluruhan amalan rasuah, kerumitan aspek kewangan dan mempersirik tindakan undang-undang yang diambil sebagai tindak balas. Kajian ini juga lebih mendalam turut dijalankan mengenai skandal ini. Seperti yang kita tahu, 1MDB ataupun One Malaysia Development Berhad diasaskan pada tahun 2009 sebagai dana pelaburan yang dimiliki oleh kerajaan Malaysia. Di sana kita akan semua pelaburan, tidak semualah, kebanyakan pelaburan akan dimasukkan dana yang tersebut kepada One Malaysia Development Berhad ataupun 1MDB, yang di mana pada ketika itu adalah impian Perdana Menteri pada ketika itu adalah menggunakan YMDB ini sebagai sebuah satu agensi untuk develop negara tersebut. Dalam buku ini terdapat banyak memperincikan penyiasatan dan tindakan undang-undang yang diambil sebagai tindak balas kepada skandal ini, penekanan terhadap keperluan untuk tabir urus yang kukuh dan pengawasan yang berkesan untuk mengelakkan berulangnya skandal-skandal rasuah yang besar ini. Dalam perbincangan saya mengetengahkan beberapa, iaitu 3 isu, iaitu pertama, kesan kepada ekonomi negara kita. Pada ketika itu, setelah diketahui skandal ini, banyak ekonomi negara kita agak sedikit lembab ataupun sedikit menurun diakibatkan banyak pelabur-pelabur asing ataupun syarikat-syarikat besar yang bertapak di negara kita ini. Mereka tidak ingin melabur dengan jumlah yang banyak sebelum tercetusnya skandal ini. Hal ini kerana mereka merisaukan integriti yang integriti negara kita, kerana seorang pemimpin terbesar di negara kita, itu ex-Perdana Menteri ataupun bekas Perdana Menteri kita pada ketika itu telah disabitkan kesalahan. Selain itu juga saya juga mengetengahkan faktor kemunculan skandal 1MDB ini. Ada 4 peringkat yang saling berkaitan, iaitu yang pertama adalah berlakunya pencetusan penipuan dalam kerajaan. Skandal ini melibatkan penipuan dalam skala yang luar biasa, berlaku dalam 4 peringkat yang melibatkan pengurusan dana yang terperoleh dalam pinjaman melalui terbitan bond dan sukuk serta pinjaman daripada bank. Selain itu juga yang terakhir dalam perbincangan ini adalah kesan munculnya skandal 1MDB. Skandal memberikan kesan yang besar terhadap kestabilan kewangan dan politik negara kita. Di situ banyak perolakan politik menyebabkan kewangan negara kita juga agak terjejas diakibatkan perolakan politik. Karena pada ketika itu pada 2018, setelah Najib Razak disabitkan kesalahan, beliau telah digantikan oleh Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri, di mana sebuah gabungan parti yang agak lama memerintah negara kita itu, iaitu Barisan Nasional ataupun UMNO, tumbang kepada Pakatan Harapan pada ketika itu pada 2018. Dan selepas terbentuknya kerajaan Mahathir Mohamad ataupun dengan kabinet kerajaannya, mereka terus-menerus mengasah untuk memperbesarkan isu ini lagi, untuk memberikan vision ataupun pandangan kepada rakyat bahawa seorang Najib Razak ini terlibat dalam rasuah yang besar. Dan pada ketika itu dari blok pembangkang juga mereka terus-menerus menekan wartawan untuk menyorot berita tersebut dengan sorotan yang agak banyak, agar seluruh negara dan seluruh rakyat Malaysia
dan seluruh dunia tahu bahawa mereka tidak berintegriti. Dan pada ketika itu Mahathir Mohamad juga ingin supaya rakyat mempercayai beliau untuk mentadbir semula negara untuk jadi Perdana Menteri yang kedua kalinya. Refleksi adalah dalam skandal YMDB ini di Malaysia telah menjadi asas yang mengandalkan dan memberi inspirasi kepada langkah pencegahan rasuah untuk di masa hadapan. Dan selain itu juga skandal ini juga memberikan inspirasi untuk bagaimana cara kita untuk mentadbir urus sebuah negara atau sebuah organisasi dengan baik pada pendapat saya. Kerana dengan ini kita dapat tahu bagaimanakah tadbir urus yang tulus dan ikhlas itu dilaksanakan oleh sebuah organisasi, dan kita dapat menilai dari luaran ataupun dalaman sahaja, kerana kita telah pun tahu bagaimana cara bagaimana berlakunya rasuah dan ketidakintegritian seseorang individu untuk mentadbir sebuah organisasi ataupun negara. Tambahan pula, kerjasama dengan badan kehakiman dan agensi penguatkuasaan undang-undang negara lain yang menyiasat skandal ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kerjasama antarabangsa yang memerangi rasuah. Kerana pada ketika itu Perdana Menteri kita pada sekarang pun berkuat-kuat ataupun bersemangat untuk mencegah rasuah, kerana Malaysia telah pun dipandang pada ketika itu sebagai negara rasuah yang agak serius untuk seluruh dunia. Sampaikan berita-berita barat, seluruh berita dunia menyoroti ataupun menayangkan tayangan skandal ini. Kesimpulannya, berdasarkan kandungan buku ini dapat disimpulkan bahawa skandal YMDB di Malaysia memberikan kesan yang sangat luas, termasuknya masalah insolvensi, kemusnahan kepercayaan awam dan implikasi serius terhadap usaha membasmi rasuah. Skandal ini juga melibatkan beberapa tindakan yang merugikan seperti penipuan rasuah, pengubahan wang haram dan pengisytiharan harta palsu dan manipulasi harga bond pelaku termasuk syarikat Shell, dan individu terbabit malah melibatkan pegawai tinggi kerajaan dan ahli perniagaan terkemuka. Sekian itu saja. Saya harap dengan ini saya akan lebih faham dan lebih meminati kes ini. Sekian, terima kasih.